Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar iaitu berkaitan dengan pecah-pecahan. Untuk hari ini cikgu nak tunjuk bagaimana pelajar nak membezakan pecahan melibatkan 4 operasi. Di mana cikgu akan tunjuk ke 4 operasi terus, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi, supaya pelajar boleh lihat perbezaan di antara keempat-empat operasi tersebut. Kerana kebanyakan pelajar akan bertukar. Kebanyakan sebab pecahan ni adalah tajuk yang kadang-kadang pelajar perlu fokus. Sebab dalam tajuk pecahan ni banyak aturan dia, banyak prosedur dia yang perlu pelajar ikut. Dan kadang-kadang pelajar bertukar. Kadang-kadang aturan untuk tambah dia pergi buat dalam darab. Kadang-kadang aturan dalam darab dia pergi buat dalam tambah. Jadi sebab itu cikgu terus tunjuk ke empat operasi ini supaya pelajar dapat melihat perbezaan. Jadi cikgu nak waktu cikgu mengajar, pelajar fokus betul-betul di mana perbezaan yang terdapat di antara keempat-empat operasi yang melibatkan tajuk pecah-pecahan. Okey. Jadi kita jom terus kepada soalan. Untuk yang pertama cikgu nak fokus adalah pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, di mana di sini cikgu nak menunjuk operasi tambah, tolak, darab, bahagi melibatkan pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kenapa kita kata pecahan wajar? Sebab nombor di atas kecil, nombor di bawah besar, maka itu dikatakan sebagai pecahan wajar. Jadi bila pelajar nak kenal pecahan wajar, pelajar ingat nombor atas kecil, nombor besar bawah, itu dikatakan sebagai pecahan wajar. Okey, jadi hari ini untuk permulaan cikgu nak tunjuk pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, kita pergi kepada soalan pertama melibatkan tambah. Okey, bila pelajar jumpa je pecahan melibatkan tambah, perkara pertama yang pelajar perlu lihat, ni, ini penting. Langkah pertama bila nak buat pecahan melibatkan tambah, langkah pertama pelajar kena lihat penyebut. Penyebut di bawah. Di bawah ni kita panggil penyebut. Di atas ni kita panggil pengangka. Jadi untuk melakukan operasi tambah, apa yang perlu pelajar lihat adalah nombor di bawah. Nombor di bawah ini adalah penyebut. Jadi penyebut kalau tak sama, pelajar tak boleh tambah. Kita kena samakan dulu penyebut. Jadi kita kena samakan dulu penyebut. Kalau pelajar tengok kat sini nombor 4, kat sini nombor 5. Jadi penyebut dia tak sama. Jadi bila tak sama, langkah pertama pelajar perlu samakan penyebut untuk operasi tambah. Kita pergi kepada tolak. Cikgu guna nombor yang sama juga. Nombor yang sama. Semua cikgu guna nombor yang sama. Kenapa? Supaya cikgu nak mudah pelajar lihat perbezaan. Okey. Jadi untuk tambah tadi. Okey. Untuk tambah tadi, cikgu cakap kita kena samakan penyebut. Penyebut dia yang mana? Yang bawah. Okey, kita nak sama selalunya bila kita nak samakan penyebut, pelajar lakukan operasi apa? Operasi darab. Supaya nombor tu jadi sama. Okey, contohnya sekarang ni 4. Okey, kalau anak murid cikgu kata kita darab silang lah. 5 pergi darab kat sini, 4 pergi darab kat sini. Okey, jadi sini 4 darab dengan 5. Bila bawah darab 5, atas pun kena darab 5. Kat sini darab dengan 4. Dekat sini darab dengan 4. Kita buat operasi darab silang supaya nombor penyebut nanti akan jadi sama. Ini untuk langkah pertama tambah. Kita kena samakan penyebut. Okey, kita pergi kepada tolak. Tolak pun sama macam tambah. Langkah pertama kita kena samakan penyebut. Cara nak samakan penyebut, kita lakukan operasi darab silang. Darab silang tu apa? 5 pergi darab ke sini, 4 pergi darab ke sini. Okey, jadi kita darab 4 darab 5, atas pun darab 5, sini darab 4, sini pun darab 4. Okey, tengok sama. Aturan untuk tambah dengan tolak sama. Aturan yang pertama, kita samakan penyebut. Tetapi untuk darab, tengok, untuk darab pelajar tidak perlu samakan penyebut. Tak perlu samakan penyebut untuk darab.
Dan bahagi pun sama. Pelajar tidak perlu samakan penyebut. Tengok. Nampak tak perbezaan? Tambah dan tolak perlu samakan penyebut. Darab dan bahagi tidak perlu samakan penyebut. Okey. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita selesaikan. Okey, jom. Okey, untuk tambah dahulu. Okey, bila dah pelajar darab, kita selesaikan. 3 darab 5, pelajar dapat 15. 4 darab 5, pelajar dapat 20. Tambah. 2 darab 4, 8. 5 darab 4, 20. Okey. Langkah yang kedua untuk tambah. Kita pergi langkah yang kedua untuk tolak. Okey. Kita darab 3 darab 5, 15. Per dengan 4 darab 5, 20. Tolak. 2 darab 4, 8. 5 darab 4, 20. Okey, cuba kita tengok penyebut sekarang sudah sama ke tak sama? Sekarang dah sama, 20. Bila dah sama penyebut, baru kita boleh lakukan tambah dengan tolak. Kenapa kita samakan penyebut? Sebab kita nak tolak dan tambah. Macam mana kita nak samakan penyebut? Kita lakukan operasi darab silang. Nombor ni pergi ke sini, nombor ni pergi ke sini. Darab silang. Okay, bila dah sama penyebut, barulah pelajar lakukan operasi tambah dan tolak. Okey, kita tengok langkah kedua untuk darab. Okey, darab. Darab tak perlu samakan penyebut. Darab hanya terus pelajar darab je. 3 darab 2. 3 darab 2. 6. 4 darab 5. 20. Maknanya untuk darab, pelajar darab je. 3 darab 2 dapat 6. 4 darab 5 dapat 20. Okey, dah siap. Dan langkah kedua untuk darab. Okey, kita pergi langkah kedua untuk bahagi. Bahagi langkah kedua dia kena ingat. Pelajar kena ingat, kita kena, ini operasi bahagi, kita tukarkan dia jadi darab. Okey. 3/4 bahagi kita tukar jadi darab. Bila tukar darab, nombor 5 naik atas, nombor 2 turun bawah. 5 naik atas, 2 turun bawah. Jadi 5/2. Maknanya pelajar kena pusing. Bila kita tukar je darab, nombor di sebelah sini akan berpusing. Bawah naik atas, atas turun bawah. Itu aturan untuk operasi bahagi. Kenapa kita tukar? Supaya senang pengiraan. Kalau pelajar nak buat bahagi dalam bentuk pecahan boleh, tapi kerjanya agak sukar. Jadi kenapa kita nak pilih kerja yang sukar sedangkan kerja yang senang ada? Jadi cara yang senang dia pelajar buat apa? Tukar menjadi darab. Okey. Boleh faham? Itu langkah yang kedua. Okey, kita pergi langkah yang ketiga untuk tambah pula. Okey. Bila dah selesai, dah samakan penyebut, kita buat apa? Kita pun tambahlah. Okey, kita tambah yang atas sahaja. Yang bawah tak payah tambah. Sebab bawah ni kamu dah samakan penyebut. Kita tambah yang atas. Okey. 13 tambah dengan 8. 15 tambah 8. 15 tambah 8, kamu dapatlah 23. 23/20. 15 tambah 8 dapat 23. 20 kekal 20. Okey, dah siap langkah ketiga. Okey, kita pergi ke tolak. Okey, langkah ketiga tolak. Tolak pun sama, kita tolak yang atas sahaja. Yang bawah jangan tolak. Tolak 20, tolak 20 jadi sifar lah. Jangan tolak. Tolak yang atas sahaja. 15 tolak 8, kamu dapat 7. Per dengan 20. Okey. Dah siap dah untuk tolak. Okey, kita pergi kepada darab pula. Okey, darab kita dah dapat dah jawapan 6/20. Okey, dah dapat dah jawapan 6/20. Okey. Darab dah terus dapat jawapan. Okey, kita tinggal dulu sekejap untuk darab. Kita terus pergi kepada bahagi. Okey, bahagi.
Okey, bahagi kita tengok. Sekarang ni kamu nak lakukan darab. Okey, kita pun darab. 3 darab dengan 5, kamu dapat 15. 4 darab dengan 2, kamu dapatlah 8. Jadi kamu dapat 15 per 8. Okey, jadi semua operasi kita dah ada jawapan. Tambah dah ada jawapan. Tolak dah ada jawapan. Darab dah ada jawapan. Bahagi dah ada jawapan. Okey. Jadi bila dah ada jawapan untuk pecahan, okey, pelajar kena hati-hati. Ni cikgu nak pesan. Untuk pecahan, aturan dia sangat cerewet. Bila dah dapat jawapan, kita kena perhatikan jawapan yang kita dapat. Adakah jawapan yang kita dapat tu dalam bentuk pecahan wajar ataupun tidak wajar? Kalau pecahan tidak wajar, kita tak boleh tinggal macam tu. Kalau kamu tinggal dalam bentuk pecahan tidak wajar, jawapan kamu dianggap tak betul. Ibaratnya kalau makan nasi tak basuh tangan. Tak selesai lagi lah. Sedangkan benda tu kena selesai sampai habis. Okey, jadi kita tengok. Okey, kita tengok jawapan untuk tambah. Okey, jawapan untuk tambah, kita tengok dekat sini, jawapannya adalah pecahan tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Atas besar, bawah kecil. Jadi mana boleh? Pecahan dia tak boleh. Nombor atas besar, nombor bawah kecil kita tinggal. Memang pelajar kira dah betul dah. Tapi jawapan akhirnya dia panggil, ibaratnya kita tak selesai sampai habis. Jadi, pecahan tak wajar ni pelajar kena tukar jadikan nombor bercampur. Jadikan nombor bercampur. Tak boleh tinggal macam ni. Kalau tinggal macam ni dia panggil tak selesai lagi. Okey, jadi cara nak tukar nombor bercampur macam mana? Pelajar ingat gini je. Ambil nombor atas, bahagi bawah. Per ni adalah operasi bahagi. Okey, jadi pelajar pun tulis 23 bahagi dengan 20. 23 bahagi 20. 23 bahagi 20. Okey, lepas itu pelajar pun bahagilah. 23 bahagi 20 dapat 1. Turun bawah 20. Lepas tu tolak. 3 tolak sifar 3. 2 tolak 2 sifar. Okey dah. Okey, sekarang ni sudah kita nak tulis nombor bercampur. Cara nak tulis nombor bercampur, pelajar baca ikut arah jam. Pelajar baca ikut arah jam. Mula-mula baca nombor 1. Okey, 1. 1 ni pelajar jadikan sebagai nombor bulat. 1 ni 1. 3 20 per 20. 1 3 20. Maknanya 20 kena kekal lah 20. Jangan berubah. Yang bawah tetap kena sama. Yang berubahnya tepi dengan ni. Okey. Jadi sekarang ni kita sudah membentuk nombor bercampur. Jadi bila pelajar dah bentuk nombor bercampur, barulah pelajar boleh tinggal jawapan dalam bentuk macam ni. Ini baru dikatakan sudah selesai. Kalau buat macam ni belum selesai lagi. Cara dia kena buat operasi bahagi macam ni. Cara nak baca dia, ambil yang atas ni, letak depan sekali. Baki ni duduk di atas, 20 duduk di bawah. Ini cara nak membentuk nombor bercampur. Okey, kita pergi kepada jawapan tolak. Okey, kita tengok tolak. Tolak dapat jawapan 7 per 20. Maknanya ini dalam bentuk pecahan wajar. Jadi bila dalam bentuk pecahan wajar, kita boleh tinggal dah. Tak payah nak usik dah. Dah betul dah. Jadi jawapan dia sudah betul. Tak payah dah kita nak ubah. Sebab dia dalam bentuk pecahan wajar. Bentuk pecahan wajar dah. Jadi kita tak payah ubah dah. Okey, dah betul. Okey, kita pergi kepada darab. Okey, kita tengok darab. Darab dapat jawapan dia 6 per 20. Pelajar berkata, cikgu, ni pecahan wajar dah cikgu. Pecahan wajar dah cikgu. Jadi boleh tinggal lah. Jangan. Sebab tu cikgu kata pecahan ni dia cerewet sedikit. Walaupun pecahan wajar, tapi kita kena tengok nombor ni boleh dikecilkan lagi. Ataupun boleh dipermudahkan lagi. Jadi nombor ni tak boleh tinggal macam ni. Sebab 6 dengan 20 ni, dia boleh kecilkan lagi.
6 dengan 20 ni kita boleh kecilkan lagi. Jadi walaupun dia wajar, walaupun dia pecahan wajar, macam ni pecahan wajar, tapi yang ni pecahan wajar ni tak boleh nak dikecil dah. Tak boleh nak dikecil dah. Sebab 7 dengan 20 ni tak ada dalam mana-mana sifir. 7 dengan 20 ni tak ada dalam mana-mana sifir. Tetapi 6 dengan 20 ni ada dalam satu sifir yang sama. Iaitu sifir berapa pelajar? Iaitu sifir 2. Kalau tak percaya kita tengok. Kalau tak percaya kita tengok. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. 8 darab 2, 16. 9 darab 2, 18. 10 darab 2, 20. Okey, tengok. 6 ada. 20 ada. 6 ada. 20 ada. Jadi, maknanya 6 dengan 20, 6 dengan 20 berada dalam sifir apa? Dalam sifir 2. Maknanya 6 dengan 20 ni kita boleh kecilkan lagi, iaitu kita bahagi dengan sifir 2. Jadi pelajar pun bahagilah dekat sini dengan sifir 2. Kenapa kita bahagi? Kita nak kecilkan nombor. Sebab pecahan dia wajib jawapan akhir mesti kecilkan nombor. Tak boleh kita tinggal jawapan dalam bentuk yang boleh dipermudahkan lagi. Jadi jawapan last dia tu kita kena tinggal dalam bentuk yang tak boleh diusik dah. Nombor yang memang dah kecil dah. Okey, jadi kita kecilkan dia. 6 bahagi 2, pelajar akan dapat 3. 20 bahagi 2, pelajar akan dapat 10. Okey, jadi jawapan akhir pelajar akan dapat 3 per 10. Okey, jadi bila dapat 3 per 10, ini dikatakan nombor yang sudah dipermudahkan. Jadi jawapan akhir dia kita tak boleh usik dah. Jadi boleh tinggal macam ni. Jadi jawapan akhir dia 3 per 10. Itu untuk operasi darab. Okey, kita pergi kepada bahagi. Okay, kamu tengok, jawapan kamu dah dapat 15 per 8. Dah dapat 15 per 8. Kita tengok, ini pecahan apa? Tak wajar. Bila tak wajar, kita kena tukar jadi nombor bercampur. Macam tadi. Kita ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. Jadi kat sini kita ambil